ni tadi, okay, area yang dibounded oleh two curves. Tahu ni, bounded by two curves. Kita akan cari dinding dia, dia adalah dia punya intersection point. So, nak buat intersection point ni pakai simultaneous equation lah. Okay, kita akan buat simultaneous equation. Yang ni kalau secara saya pecahkan satu-satu, awak akan nampak dia maksudnya macam sekarang ni dia yang macam sebelum ni. Dia just one curve dengan x-axis. Kan? Untuk yang pertama ni dia pakai curve yang color merah tu. Kan? Lepas tu lantai dia adalah x-axis. Yang kedua ni dia punya bumbung dia tu yang color hijau tu. Lantai dia x-axis. So kita tolakkan dia. Kan sebabkan dia duduk di bawah x-axis, lepas tu dua-dua ni mesti dapat negatif lah. Sebab upside down house tu. Kita backup dengan modulus, lepas tu dapatlah 125/6. Tapi untuk between two curves ni, sebenarnya awak tak payah pecahkan dua macam ni. Kita pakai je formula, kan. Masih lagi cari juga dia punya dinding tu. So dinding dia mesti intersection point. Lepas tu tengok je mana yang atas tolak bawah. Mana graf yang duduk belah atas tolak dengan graf duduk bawah. Lepas tu kita simplifykan dan kita integrate macam biasa. Okay? Macam ni lah. Tak payah tengok paksi X, paksi Y tu. Macam ni je. Kita just tengok atas tolak bawah macam tu. Okay, kita sambung untuk nombor 10 ni. Find the area of the region enclosed by the parabola y equals to 4 minus x squared and the line y equals to negative 3x. Okay. Kalau soalan atas ni, dia suruh sketch. So, awak akan nampak lah mana graf atas, mana graf bawah. Kan saya kata ni, kat sini, macam mana nak tahu mana graf atas, mana graf bawah. Metod pertama dengan sketch graph. Okay. Kalau tak sketch graph, kita ada dua option. Kan? Awak check dulu guna calculator. Kan? Masukkan formula. Kalau tak dapat, okay, kalau negatif, maksudnya salah lah tu graf awak. Mesti terbalik. So, cepat-cepat awak tukar balik x tolak x squared. Okay. Tapi yang ini, kalau untuk yang pakai kalkulator warna putih tu lah. Tahu, yang ada simbol yang macam ni, lepas tu dia ada kotak. Dia bukan takat simbol cacing tu je. Dia mesti ada simbol kotak tu. Okay. Maksudnya kalau awak tak ada simbol kotak ni, memang awak tak boleh recheck lah guna kalkulator. Jadi kita buatlah option yang ketiga ni. Dan kita akan masuk nilai antara dinding. Lepas tu kalau nilai yang besar, maksudnya itu adalah atas, nilai yang kecil, itu duduk kat bawah. Okay, kita akan apply method yang ketiga ni. Saya tunjukkan cara dia untuk soalan nombor 10 ni. Okay, apa-apa hal tu kita cari dulu dinding dia. Okay, dinding dia apa tadi? Intersection point. Tahu? So, dinding adalah intersection point. Okay, maksudnya y sama dengan 4 minus x squared. Ini equation yang pertama. Y equals to negative 3x. Ini equation yang kedua. Okay, so kita samakan equation 1 sama dengan equation 2. 4 minus x squared equals to negative 3x. Okay, biasakan x squared, depan x squared tu positif. So maksudnya bawa ke sebelah lah. Kan, tukar nak biasakan x squared tu positif. Jangan negatif 3x tu yang bawa ke sebelah kiri. So maksudnya x squared tolak 3x. 4 tu positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okay, now factorize dapat apa? X tolak 4, X tambah 1. X tolak 4, X tambah 1. So, X equals to 4 or X equals to negative 1. Okay, so negative 1. Okay, itu dinding dia. Kan? So, maksudnya kalau untuk graf awak, ini secara sketching lah. So, dinding dia, sini negatif 1, sini 4. Graf awak mesti dalam ni. Okay, graf mesti dalam dinding.
Okey, sekarang ni kita nak tahu macam mana mana satu graf yang duduk atas, mana satu yang duduk bawah tanpa sketching graf. Okey, so kita ambil satu nilai dalam graf ni. Awak nak ambil nilai apa? Ambil dalam ni. Ambil test nilai dalam dinding. Nak ambil apa yang senang? 1. Okey, so kita ambil X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1 ni awak substitutekan dalam Y sama dengan Y sama dengan 4 tolak 1 square. Kan equation yang pertama tu. So dapat berapa ni? 3. 3. Okey, lepas tu kita ambil pula, masukkan juga 1 ni dalam Y sama dengan negatif 3 darab 1. So dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3. So logik dia, graf yang 4 minus 1 square ni mestilah duduk dekat atas. Sebab nilai dia 3 kan. So dia mestilah somewhere atas. Lepas tu yang kawan ni, yang negatif 3 ni, bila 1 ni, dia mestilah duduk tang bawah. Macam itulah kiranya kan. So kita akan nampak lah graf yang color purple tu akan duduk atas. So inilah atas. Yang inilah yang duduk bawah. Okay. Faham tak logik ni macam ni? Boleh faham tak? Boleh madam. Fahami dia. Kita test je nilai. Kita tak sketch graf tau. Kalau macam soalan atas ni dia suruh sketch, awak kena sketch. Kalau macam 10 ni dia tak suruh sketch. Kalau awak nak sketch pun boleh. Tapi markah tak ada. Jadi membazir masa je awak menghabiskan masa dengan sketching tu. So kita just guna test nilai sahaja, nak tengok sahaja mana satu graf atas, mana satu graf bawah. Okay, dah tahu tu, masuklah area sama dengan, okay. So apa dinding dia tadi? Dari mana ke mana? Negatif 1 ke 4. Kita 1 ke 4. So graf atas, apa graf atas dia? Mana satu graf atas? 4 minus X squared. Tolak. So apa yang kita decide graf yang bawah? Negatif 3x. Negatif 3x. So negatif X kurungkan tau. Saya tolak. So dx. Dah. Bolehlah simplifykan. 4 minus X squared plus 3X dx. Lepas tu awak kena juga integrate 4X minus X cube over 3 plus 3X squared over 2. Okay. So this is definite integral. So tak ada plus C bagai semua. Substitute value. Masukkan part dulu, wajib tunjuk. Kan? Tang sini wajib tunjuk semua orang. 3 tambah 3 negatif 1 kuasa 2 per 2. Lepas tu dapatlah jawapan. Maksud saya kalau orang yang ada kalkulator yang boleh test tu, yang boleh masuk key in tu, dia pakailah, dia key in lah yang ini. Kalau yang tak ada kalkulator yang ada tanda cacing dan kotak tu, sinilah awak akan kira manual. So dapat berapa? 125 per 6. 125 per 6 juga. Okey. Key in yang ini pun boleh lah. Yang kita dah simplify kan tu. Kan dia lagi simple lah. So key in yang second line tu pun boleh juga. Dah. Okey. Okey, try nombor 11. Apa kita akan cari dulu? Intersection point.
Okay, cari intersection point. Saya tak tunjuk dah dalam kerja dah. Dapat berapa intersection point? 4 dengan negatif 2. Okay, so dapat x equals to 4 dengan x equals to negative 2. Okay, lepas tu apa kita akan buat? Test nilai. Awak akan determine mana graf atas, mana bawah. Okay, so macam mana kita akan ambil nilai apa ni? So antara negatif 2 dengan 4. Substitute x sama dengan apa? 1. Okay, ambil 1. So, yang pertama y sama dengan 1 squared tolak 4 darab 1. So, dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3. Lepas tu y sama dengan 16 tolak 1 squared sama dengan berapa? 15. Okey, maksudnya yang mana satu atas, mana satu bawah? 15 atas, Macam dia keluar atas. 3 bawah. Macam tu. Yang ini tanpa graf. So, tak payah kita susah-susah lukis graf. Okey, so tanpa graf awak boleh nampak. Okey, terus masuk area formula. So, dia daripada mana ke mana? Mana dinding dia? Negatif 2 sampai 4. So, graf atas kita 16 tolak x squared tolak graf bawah kita x squared tolak 4x dx. Okay. Kembanglah. Kembangkan, bukakan kurungan, simplifykan, integrate. Dapat berapa jawapan? Dapat 72. 72. Awak key in ke awak kira manual? Key in. Okay. So yang kira manual pun mesti akan dapat 72 lah. Okay. Any questions setakat ni? Alright. Itu kalau kita pakai, maksudnya dia punya dinding ni nilai x kan. So dia punya function pun ni dalam x form. Lepas tu sebabkan kalau kita buat secara manual ni, lantai dia lantai dx. Kan yang contoh atas ni. So ni lantai dia lantai dx. Okay. Boleh jadi juga dia area between two curves tapi bentuk dia macam ni lah. Kan? Tapi saya kata konsep dia tetap sama. Tapi beza dia banyak no tapi ya. Masih lagi dinding. Dinding ni masih lagi intersection point. Okay. Intersection point. Tapi yang untuk nilai x tu. Nilai y. Intersection point yang nilai y. Yang selama kita buat ni intersection point nilai x. Tapi kita nak intersection nilai y. Lepas tu dia dy. Dan yang ini dalam sebutan y. Kalau untuk x tadi kita pakai kanan atas tolak bawah. Yang ini kita akan guna kanan tolak kiri. Kanan tolak kiri. Kalau untuk x tadi atas tolak bawah. Dan function yang kanan tolak dengan yang lagi kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Macam tu. Okay. Kalau boleh juga macam mana nak tahu kanan kiri ni? Mana kanan, mana kiri? Macam mana? Tengok kat CY. Pertama kalau dia ada graf,
boleh nampak obviously lah from the graph. Yang kedua, kita akan masuk nilai. Okay. Masuk nilai dalam dinding. Sama macam tadi juga. Okay. Kita akan masuk nilai dalam dinding. Maksudnya katalah A dengan B ni, dekat tengah-tengah dia ada nilai C. Awak akan nampak lah yang ini nilai dia X dia lagi besar lah. Ni X yang besar. Dia akan dapat nilai X yang besar dengan nilai X yang lagi kecil. Sebab ini nilai X. Okay. So kita akan ganti masuk nilai. Samalah juga. Nilai X yang besar. Maksudnya dia adalah graf yang duduk kanan. Nilai X yang kecil. Kita kiri. Satu lagi option tu macam saya kata tadi, key in calculator lah. Tapi key in calculator ni kalau semua orang ada kalkulator putih tu. Kalau tak ada, memang option kita dua atas tu je lah. Okay, saya suka yang kalau dia suruh sketch graph, kita kena sketch graph, dan saya suka sebenarnya yang nombor 2 tu lagi. Okay, kita try number 12 ni YouTube. Saya tengok lah YouTube tu. Okay, nombor 13. Nampak tak? Dia tak suruh pun sketch graph. So, kita tak payahlah susah-susah sketch graph. Cuma apa yang kita kena cari mula-mula sekali? Intersection point. Intersection. Intersection ni bila ada two curves tau. Bila ada two curves. Awak jangan terbalik dengan yang mula-mula tu. So, intersection point. Y squared equals to X minus 2 dengan Y equals to X minus 4. Okay. Y tu masuk dalam Y equals to 2. Tapi tu nanti dapat nilai X. Kita nak nilai Y tau. Yang kita sebab kita nak nilai Y, intersection point tu nilai Y. So awak terbalikkan. Yang ini awak jadikan X sama dengan Y squared tambah 2. Yang ini awak jadikan X sama dengan Y tambah 4. Katalah 3 dengan 4. So baru kita samakan Y squared tambah 2 sama dengan Y tambah 4. Boleh je mana-mana pun. Kalau awak dapat nilai X nanti, awak masukkanlah balik dalam equation untuk dapat nilai Y. So Y squared tolak Y tolak 2 sama dengan 0. Dapat berapa? Factorize. 2 dengan negatif 1. So Y tolak 2, Y tambah 1. Y equals to 2 or Y equals to negatif 1. Okay. So, guna-gunanya graf awak. Dan ni dinding dia. Negatif 1 sampai 2. Okay. So, graf mesti dalam ni. Graf dalam ni. So, macam mana kita nak tahu mana graf atas, mana graf bawah? Mana graf kanan, mana graf kiri? Masukkan apa? Ambil nilai apa? 1. 1. Apa yang satu? X ke Y? Y. Kita ambil when Y equals to 1 tau. So, kita akan ambil when Y equals to 1. So, masuklah. Kalau equation nombor 3 tu, X sama dengan 1 squared tambah 2 sama dengan 3. Satu lagi, X sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. So, mana yang duduk kanan, mana yang duduk kiri? So, yang besar ni kanan, yang kecil ni lagi kiri. Kan? Logik dia kan? 5 kat sini, 3 kat sini. So, graf yang inilah lagi kanan. Inilah warna orange tu lah yang kanan berbandingan warna purple tu. Macam itulah kira lah.
Okey, kita masuk area oleh sebab kita menggunakan dinding nilai pada paksi Y. So belakang dia dy. Dia punya equation tengah ni pun mesti dalam sebutan Y. So kita pakai yang awak tukar nombor 3 dengan 4 tu. So yang mana satu? Yang kanan sekali. Apa tu kanan tolak kiri? So mana equation yang kanan? Mana satu? Y tambah Y 4. tambah 4. Y tambah 4. Pula dengan yang kirinya Y squared tambah 2. Dah macam tu. Ini kanan tolak kiri. Buatlah, kembangkan. Okay, bracket tu hati-hati. Differentiate. Masuk nilai. Wajib tunjuk. Tunjuk masuk nilai. Dapat berapa jawapan? 9/2. 9/2. Soalan 14 pun jawapan dia 9/2. Simple juga style ni atas tu orang boleh try. Okay, so soalan 14. Kita tengok 15. Okay, 15 ni saya terasa nak sketch graph. Saya sketchkan graph untuk awak. Awak kena tahu jugalah. Kadang-kadang soalan exam dia suka bagi yang dah bergraf. Okay, so graph dia function apa dengan apa tu? Itu fungsi apa dengan apa? Kuadratik dengan kubik. Okay, kuadratik dengan kubik. Okay, ni graf dia tau. Ni graf kubik. Ini graf kuadratik. Okay. So, mula-mula cari apa? Allah. Hilang pula. So, kawasan yang dibounded yang inilah. Dia nak ni. Okay, mula-mula cari apa? Intersection point. So, intersection point. Nak samakan mana ni? Kan, kalau awak rasa macam complicated, nak jadikan dalam sebutan X sama dengan Y bla 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 tu, kita bolehlah dulu cari 2X squared sama dengan X kuasa 3. Kita buat macam tu. So, X kuasa 3 tolak 2X squared sama dengan kosong. Macam mana nak factorize ni? Kita bawa keluar apa? Apa yang ada pada dua-dua term ni? Apa yang kita boleh factor out? X. X, bukan X je. X kuasa 2. X kuasa 2. So, sini akan tinggal X tolak 2. So, X kuasa 2 sama dengan kosong. X tetapkan sama dengan kosong. X sama dengan 2. So, maksudnya pada kosong dengan 2. Okay. Kalau awak nak teruskan mencari area yang saya lorikkan dengan color hijau tu dengan menggunakan 02 ni, boleh tak? Saya buat apa? Terhadap X axis. Saya punya formula 02. So, kalau X axis, apa tolak apa?
Apa tolak apa? Dinding awak. Sebab dia dalam dinding. Ni dinding awak sekarang ni. X-axis atas tolak bawah. So apa atas? Daripada sini apa yang awak nampak atas? Graf yang mana satu? Graf atas. 2x kuasa 2. So awak akan pakai atas tolak bawah. So yang atas tu adalah graf kuadratik 2x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 3 dx. Okay, kita integrate. Masuk nilai. Dapat berapa? So dapat berapa? 4/3. 4/3. Okey. Lepas tu, kita boleh juga guna terhadap y-axis. So ini pula dinding awak yang saya buat color warna oren tu. Tapi dinding dia kalau y-axis dia akan daripada kosong sampai berapa? Macam mana nak tahu dinding yang atas tu pula? Kalau oren yang dinding atas tu macam mana? Macam mana nak dapat? Kita dah ada x sama dengan 2 ni. Lepas tu apa je guna? Nak dapat koordinat yang saya tanda soal tu. Masuk nilai tu. Dalam apa? Y Dalam mana-mana lah. Dalam garisan warna purple pun boleh. Dalam garisan warna merah pun boleh. Dapat berapa? Tak kisahlah masuk purple ke masuk merah ke. Awak dapat berapa nilai dia? Dapat berapa? 0,8. Dapat 8. So maksudnya kalau awak buat terhadap X pula. Okay. Terhadap Y-axis pula. Dia kadang-kadang boleh tengok kesesuaian lah. Okay. Sekarang ni dinding awak akan pakai 0 sampai 8. Okay. Tapi kalau y-axis, apa tolak apa? kanan tolak kiri. Kanan tolak kiri. Ni kalau y-axis kanan tolak kiri. Okey, tengok. Kalau daripada gambar ni, manakah graf yang paling kanan, manakah graf yang kiri? Warna merah ke warna purple? Merah. Merah. Merah kanan, purple kiri. Okey, tapi dia kena tukar dalam sebutan y lah. So awak kena terbalik lah. Kalau y sama dengan x kuasa 3, kalau y sama x kuasa 3, x sama dengan apa? Tambah tolak punca Kuasa kuasa 3 kan. Kuasa 3 tak ada tambah tolak. Kuasa 3 dia memang sentiasa positif. Dia terus ambil macam tu, dia tak ada tambah tolak. Okey. Kalau yang ini yang ada tambah tolak. Kalau yang ni dia akan jadi apa? Kalau kuasa 2 je ada tambah tolak. Tambah tolak punca kuasa 2 y/2. Punca kuasa 2, y/2. So mana kita nak ambil? Kita akan ambil yang positif. Sebab yang ini positif, yang sebelah sini negatif. Graf yang paksi Y tu. Okay. Yang belah kanan paksi Y adalah yang positif, sebelah kiri paksi Y adalah negatif. So kita akan ambil yang positif set Y tolak 2. Okay, jadi kita masuklah dalam ni. Yang color merah tu kan kanan. So yang color merah tu kanan, Y kuasa 1/3 tolak dengan yang ni set ataupun Y/2 kuasa 1/2
dy. Dia nak integrate ni susah. Cuba key in, kita check jawapan. Bila key in tu sebab dia pakai X, memang kena pakai X lah, sebutan X. Benda sama je lah. Tolak. Kurungan. X over 2. Tutup kurungan. Kuasa. 1/2. Sama dengan. Apa dia tak keluar? Korang keluar tak jawapan? Tak keluar? Tak, madam. Dia macam hang ya? Betul. Pasal apa? Betul dah X kita. Y. Kalau kira manual dapat. Tapi dia banyaklah sikit sebab dia punya kuasa tu. Kuasa pecahan kan. Kalau awak kira manual, awak akan tetap dapat 4/3. Okey. Cubalah Dapat madam. kalau Saya tulis ya. dalam kuliah. Lambat sikit. Lambat sikit dah keluar dah. Okey. Itulah kiranya. Maksudnya kadang-kadang bila soalan exam, awak sekarang ni awak tahu dah awak kena guna pada paksi mana sebab dia ada tajuk kat atas ni. Area between two curves, y axis. Area between two curves, x axis kan. Nanti exam dia tak. So, sebenarnya kena decide sendirilah. Atas tolak bawah ke, kanan tolak ni ke, kena tengok sendiri elok. Okay, dah. Okay, that's all for today. Thank you, class.